nama saya Muhammad Aiman Firdaus bin Muhammad Izam. Nama matrik saya 279130. Saya selaku Ketua Kumpulan daripada Kumpulan 3 akan membentangkan tentang produk dan juga bisnes model Canvas iaitu BMC. Pertama sekali, saya akan membentangkan tentang produk jualan kami. Kumpulan kami telah bercadang untuk menjalankan perniagaan untuk menjual sejenis produk makanan ringan yang diberi nama Cokoja kerana produk ini amatlah terkenal dan diminati ramai golongan masyarakat. Kami telah mendapatkan produk Crunchy Choco Milk daripada syarikat pembekal iaitu syarikat AS Yellow Enterprise. Crunchy Choco Milk merupakan produk makanan yang pada asalnya berasaskan Baby Crunch. Seterusnya, produk yang nama Crunchy Choco Milk ini telah membuat inovasi, iaitu dengan menambah pelbagai jenis perisai yang unik. Produk ini terdapat dalam 7 jenis perisai premium, iaitu Queen Chocolate, White Wish, Butter Baby, Green Hero, Velvet Hood, Dodo Hunter dan juga Little Nana. Dengar perisainya pun sudah menarik bukan? Harga untuk produk jualan kami adalah sangat berbaloi, iaitu pada harga RM16, RM15 dan RM9 mengikut saiz dan perisai yang ditawarkan. Produk ini juga mempunyai tagline iaitu terus makan hatiku tertawan. Di paparan ini kami lampirkan beberapa gambar bagi produk kami iaitu Crunchy Choco Milk daripada AS Yellow Enterprise. Berikut merupakan gambar-gambar yang kami sertakan. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang bisnes model Canvas iaitu BMC. Pertama sekali adalah segmen pelanggan. Pelanggan kami terdiri pada pelajar, pembeli dan talian dan orang yang terdekat adalah kawan, keluarga serta jiran-jiran kami. Untuk perhubungan pelanggan, kami mengadakan penghantaran peribadi iaitu kepada pelanggan yang berdekatan dengan kami akan terus hantar ke rumah. Kami juga menyediakan flyer. Untuk saluran kami mempunyai WhatsApp, Instagram, Facebook dan juga Shopee. Untuk WhatsApp, Instagram dan juga Facebook, kami akan mengepost atau mengiklankan produk-produk kami di ruangan status. Pelanggan hanya perlu membalas dan menempah untuk mendapatkan produk kami. Manakala di Shopee, pelanggan hanya perlu mengikut tata cara yang ditetapkan untuk membeli produk kami. Ini sangatlah mudah. Untuk tawaran nilai, bagi Cokoja kami, ini sangatlah sedap. Seterusnya, sememangnya murah dan yang paling penting sekali adalah halal. Coklat yang ditawarkan juga adalah premium dengan pelbagai jenis perisa, iaitu 7 jenis perisa dan semestinya banyak coklat. Untuk aktiviti utama kumpulan kami adalah semestinya jualan. Kami melakukan jualan setiap hari. Periklanan juga kami akan mengiklankan produk-produk kami setiap hari. Perkhidmatan perhantaran, jika kami mempunyai tempahan daripada rakan-rakan terdekat, kami akan terus menghantarnya untuk promosi. Kami juga mengadakan promosi seperti beli 2 set combo akan mendapat harga yang murah dan juga 2 jenis perisa. Ianya sangatlah berbaloi. Untuk rakan utama kami, semestinya pembekal kami iaitu AS Yellow dan juga ejen-ejennya. Seterusnya adalah UM, kedai runcit di mana kami mendapatkan barang-barangan untuk kami menjalankan aktiviti perniagaan kami. Seterusnya adalah JNT dan juga CityLink di mana mereka menjadi rakan utama kami apabila kami memerlukan untuk mengepus ataupun mengedarkan produk-produk kami ke seluruh Malaysia. Seterusnya adalah sumber utama kami adalah stok, modal dan juga alatan. Untuk aliran pendapatan kami diperoleh daripada hasil jualan Crunchy Choco Milk kami. Seterusnya, cash on delivery yang kami tawarkan, commission dan juga postage. Untuk struktur kos kami terdiri pada stok, alat tulis yang kami gunakan, minyak petrol yang kami gunakan untuk post ataupun cash on delivery barang, data internet yang kami gunakan untuk di media-media sosial dan juga plastik bungkusan yang kami gunakan untuk post barang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nurul Azlin Awni binti Saidin, nombor matrik 279423. Saya akan membentangkan tentang anggaran perbelanjaan dan jualan yang kami anggarkan sebelum kumpulan kami menjalankan perniagaan Crunchy Coco Max ini. Jadi, jumlah perbelanjaan yang kami anggarkan adalah sebanyak RM1,680. Perbelanjaan ini termasuklah stok, data internet, gaji, alat tulis, plastik bungkusan dan minyak petrol. Kami menganggarkan juga perbelanjaan pemasaran yang kami gunakan untuk iklan dan promosi adalah sebanyak RM5 pada setiap minggu, yang menjadikan jumlah perbelanjaan untuk iklan dan promosi adalah RM35. Manakala untuk anggaran jualan kami ialah sebanyak RM3,370. Pada minggu pertama, kami menganggarkan jualan kami sebanyak RM250. Pada minggu kedua, kami menganggarkan sebanyak RM300. Pada minggu ketiga, kami menganggarkan jualan kami adalah sebanyak RM400. Pada minggu keempat, kami menganggarkan jualan kami sebanyak RM550. Pada minggu kelima, RM570. Pada minggu keenam, RM600 dan pada minggu ketujuh kami menganggarkan jualan kami adalah RM700. Dan menjadikan jumlah jualan yang kami anggarkan sebelum menjalankan perniagaan adalah sebanyak RM3,370.
Tetapi setelah kami menjalankan perniagaan kami mendapati bahawa perbelanjaan yang kami keluarkan adalah sebanyak RM4,391. Perbelanjaan ini termasuklah stok yang kami ambil pada tiap-tiap minggu, iaitu pada minggu pertama stok yang kami ambil adalah sebanyak RM722, pada minggu kedua RM741, pada minggu ketiga RM679, pada minggu keempat RM415, pada minggu kelima RM616, pada minggu keenam RM528 dan pada minggu ketujuh stok yang kami ambil adalah sebanyak RM515, yang menjadikan perbelanjaan untuk stok kami sahaja adalah sebanyak RM4,216. Manakala perbelanjaan operasi yang lain adalah termasuk data internet, alat tulis, plastik bungkusan dan minyak petrol. Manakala seperti yang kami anggarkan untuk bahagian perbelanjaan pemasaran, iklan dan promosi adalah RM5 pada setiap minggu, tetapi setelah kami menjalankan perniagaan ini, kami tidak menggunakan sebarang iklan dan promosi berbayar seperti yang terdapat di Instagram dan Facebook. Manakala jualan tunai yang kami terima selama 7 minggu ini adalah sebanyak RM5,715, iaitu lebih daripada apa yang kami anggarkan kerana anggaran kami hanyalah RM3,000 lebih sahaja. Pada minggu pertama, jualan yang kami terima adalah sebanyak RM901, pada minggu kedua RM890, pada minggu ketiga RM889, pada minggu keempat RM637, pada minggu kelima jualan tunai kami adalah RM847, pada minggu keenam RM796 dan pada minggu ketujuh jualan kami adalah sebanyak RM755. Manakala untuk jumlah tunai masuk kami secara keseluruhannya adalah RM7,719, iaitu termasuk modal. Keuntungan bersih keseluruhan kami adalah sebanyak RM3,324. Assalamualaikum, saya Muhammad Zikri Mustaqim bin Muhammad Zubir. Nombor matrik saya 276-985. Saya merupakan pelajar dari program pentadbiran perniagaan, logistik dan pengangkutan. Jadi saya akan membentangkan sedikit tentang cabaran yang dihadapi sepanjang kumpulan saya menjual produk kami, iaitu Crunchy Chocomilk melalui atas talian ataupun online. Cabaran yang pertama kami hadapi oleh kami ialah cabaran untuk memperkenalkan produk yang kami jual. Perkara ini menjadi cabaran adalah disebabkan produk Crunchy Chocomilk yang dijual oleh kami ialah produk yang masih baru dan belum dikenali ramai. Cabaran yang kedua yang terpaksa dihadapi oleh kami ialah meraih keyakinan dan kepercayaan pelanggan. Ini berlaku mungkin disebabkan oleh produk kami ini belum dikenali pelanggan, ataupun mungkin disebabkan akaun yang kami cipta untuk menjual produk ini juga masih baru. Jadi kami terpaksa meyakinkan pelanggan walau apa cara sekalipun. Cabaran yang ketiga ialah kesuntukan ataupun kekurangan masa. Sepanjang perjualan ini, kami diberi masa yang suntuk. Jadi kami mempunyai masa yang tidak cukup untuk memperkenalkan produk ini kepada lebih ramai pelanggan. Hal ini disebabkan kami terpaksa menyiapkan iklan jualan terlebih dahulu sebelum menyiapkan kepada pelanggan. Jadi ia mengambil masa yang lebih lama. Cabaran keempat yang dihadapi pula oleh kami ialah terpaksa melayan kerana pelanggan. Terdapat pelbagai kerana pelanggan yang terpaksa dihadapi oleh kami. Ada yang positif, ada juga yang negatif. Cabaran yang keempat pula ialah cabaran tentang kekurangan sumber kewangan. Sebabkan hal ini, kami mungkin tidak mendapat terlalu ramai pelanggan. Kami hanya menggunakan wang sendiri dan wang kutipan ahli kumpulan untuk menjual produk ini. Jadi kekurangan sumber kewangan ini menyebabkan kami tidak dapat menyiarkan iklan berbayar melalui medium Instagram ataupun Facebook. Jika ada cabaran, mesti juga adanya jalan penyelesaian kepada cabaran tersebut. Jadi kami telah menjalankan kerja dengan sebaik mungkin demi memastikan produk kami mendapat sambutan yang menggalakkan daripada pelanggan. Kami telah menggunakan pelbagai cara untuk menjual produk ini supaya mendapat tempat di hati para pelanggan kami. Cara kami menangani cabaran yang pertama iaitu cabaran memperkenalkan produk yang dijual ialah dengan memuat naik banyak gambar yang menarik ke akaun jualan kami. Kami memuat naik gambar-gambar yang diedit sendiri oleh kami. Kami memastikan posting-posting kami atau iklan-iklan kami nampak lebih menarik sebelum memuat naik ke akaun kami. Kami ingin memastikan produk yang kami jual diingati oleh orang awam dan membuat orang awam tercari-cari produk yang kami jual. Cara menangani cabaran yang kedua iaitu cabaran sukar meraih keyakinan dan kepercayaan pelanggan ialah dengan menggunakan komunikasi yang baik yang boleh meyakinkan para pelanggan. Kami menggunakan kesantunan percakapan apabila mendapat panggilan daripada pelanggan selain menunjukkan memek muka yang sopan ketika bertemu dengan pelanggan secara bersemuka. Hal ini membuatkan pelanggan berasa selesa dan mampu meyakinkan pelanggan tentang produk kami. Cara kami menghadapi cabaran ketiga pula iaitu cabaran kekurangan masa ialah dengan menggunakan masa yang ada dengan sebaik mungkin. Kami tahu bahawa kami tidak mempunyai masa yang cukup untuk membuat posting ataupun iklan-iklan yang menarik untuk menarik pelanggan. Jadi kami menggunakan masa yang kami ada untuk membuat iklan yang pelbagai. Jadi sekurang-kurangnya
ada iklan yang kami siarkan setiap hari. Cara kami menghadapi cabaran yang keempat iaitu terpaksa melayan kerana pelanggan yang pelbagai ialah dengan memberi layanan yang semaksimum mungkin kepada pelanggan. Jika pelanggan tidak suka, itu atas budi bicara pelanggan. Sekurang-kurangnya kami sudah memberikan yang sebaik mungkin. Cara kami menghadapi cabaran yang keempat iaitu cabaran kekurangan sumber kewangan ialah dengan menggunakan sumber kewangan yang ada dengan sebaik mungkin. Sumber kewangan kami yang ada dan diperoleh daripada ahli kumpulan digunakan sebaik mungkin untuk membeli produk daripada penjual. Assalamualaikum, nama saya Hanif Hanafi bin Zulkifli. Nombor matrik saya ialah 277221. Saya akan meneruskan pembentangan iaitu 3 poin yang kami dapatkan dalam kursus ini. Pertama ialah cara menggunakan sumber produk atau jualan secara berkesan. Usahawan biasanya terikat dengan apa yang paling mereka perlukan, iaitu wang dan masa. Dalam tahap keusahawanan, ada fokus pada bagaimana untuk berjaya apabila seseorang individu mempunyai sumber yang sangat terhad, sama ada wang, hubungan, kemahiran atau apa sahaja. Kami belajar banyak kemahiran membuat keputusan seperti bagaimana menjauh dari idea jika tidak akan menguntungkan atau seefektif yang kami harapkan. Kemahiran ini juga merupakan sebahagian daripada pemikiran keusahawanan. Kami juga belajar untuk mencari sumber daripada orang lain yang dapat membantu perniagaan kami sepanjang masa. Bagi seorang usahawan, kemampuan untuk belajar dari pelanggan dan lebih berhati-hati dapat memaksimalkan kecekapan usahawan tersebut. Seterusnya, poin yang kami dapat ialah cara membina dan menghasilkan pasukan yang kuat. Kursus keusahawanan adalah yang paling berpengaruh kerana kerja berpasukan merupakan salah satu syarat penting untuk membina kesatuan demi mencapai matlamat untuk berjaya. Matlamat, visi, misi dan objektif tidak akan tercapai jika kerja berpasukan tidak ada. Kerja berpasukan ini seperti komunikasi yang baik antara pasukan menjadikan gerak kerja lebih efektif. Selain itu, jangan jadikan halangan dan masalah berkomunikasi itu punca hubungan ahli pasukan menjadi lemah. Selain itu juga, setiap ahli perlu letakkan kepercayaan terhadap ahli pasukan. Apabila ahli pasukan rasa dipercayai, maka hasil kerja mereka akan jadi lebih baik. Seterusnya ialah memberi respon yang positif. Respon yang positif menjadikan ahli pasukan lebih bersemangat positif untuk menyempurnakan tugasan mereka. Oleh yang demikian, ketua maupun ahli pasukan perlu memainkan peranan yang penting dalam mewujudkan suasana pasukan kerja yang terbaik. Perkara ini membolehkan kami menjual produk dengan berkesan. Poin yang terakhir ialah cara mengenal pasti dan menyelesaikan masalah. Kami membincangkan jenis masalah apa yang dapat ditangani dalam cara yang berbeza, sumber apa yang dapat dimanfaatkan untuk membantu meneroka masalah. Kami perlu cukup berani untuk mengenal pasti masalah yang akan kami hadapi. Kami juga selalu melihat perkara-perkara mengenai apa yang boleh diperbaiki sepanjang hari. Selain itu, kami juga menstrukturkan masalah apa yang sedang dihadapi iaitu susun semula masalah tersebut. Contohnya, dapatkan maklumat bagaimana masalah itu ada, dari siapa dan kepada siapa masalah itu timbul, apakah masalahnya, bila masalah berlaku dan di mana ia berlaku. Kami juga mencari jalan-jalan penyelesaian, contohnya membuat pembincangan terhadap menyelesaikan masalah dengan memerah kreativiti yang ada.